merupakan jenayah yang melibatkan segala jenayah yang biasanya dilakukan seperti kecurian, penipuan, peras ugut dan segala aktiviti yang melibatkan pelanggaran undang-undang yang sedia ada dengan menggunakan kemudahan komputer atau lebih tepat lagi dengan menggunakan internet di ruangan cyber. Walau bagaimanapun, takrifan jenayah cyber bergantung pada takrifan jenayah di sebuah negara. Sebagai contoh, di Malaysia, perjudian, pornografi, periklanan seks adalah sesuatu jenayah di negara kita, tetapi bukan di negara lain. Dapat beberapa faktor jenayah cyber berlaku. Antara faktornya ialah kurangnya ilmu kefahaman terhadap undang-undang cyber, turut menyumbang kepada peningkatan statistik jenayah cyber di Malaysia. Hal ini kerana individu tersebut tidak didedahkan dengan bahayanya jenayah cyber tersebut seperti penipuan wang, percintaan dan sebagainya. Di samping itu, kurang peka dan mengamalkan sikap sambil lewat juga merupakan salah satu berlakunya jenayah cyber. Hal ini kerana sesetengah individu hanya tahu menggunakan media sosial seperti Facebook, Instagram dan sebagainya tanpa mengambil berat mengenai aspek keselamatan dan undang-undang cyber. Dengan adanya sikap sedemikian, ia akan menyumbang kepada berlakunya jenayah cyber tersebut. Akhir sekali, faktor berlakunya jenayah cyber adalah sifat ketamakan manusia. Antara keinginan untuk menjadi kaya dalam masa yang singkat adalah menggunakan kaedah alternatif. Sesetengah manusia hanya mementingkan hasilnya dan mereka tidak ambil peduli dengan cara mereka mendapatkan hasil tersebut. Oleh itu, mereka sanggup melakukan jenayah cyber semata-mata untuk mendapatkan hasil yang cepat kerana jenayah itu tidak perlu melibatkan tenaga fizikal seperti jenayah-jenayah yang lain. Saya akan menjelaskan mengenai implikasi jenayah atas talian kepada individu, keluarga, masyarakat dan negara. Jenayah atas talian akan memberi kesan yang menyumbang kepada jenayah cyber yang memberi impak buruk kepada pengguna jika tiada keselamatan dalam mana-mana proses transaksi bayaran secara online. Yang pertama, kesan kepada individu adalah maklumat peribadi akan terdedah seperti contoh, skamer meminta maklumat peribadi seperti nombor akaun bank, nombor telefon, alamat, nombor kad pengenalan dan sebagainya. Yang kedua, kesan kepada keluarga pula dapat membuat keselamatan ahli keluarga terjejas kerana tempat tinggal sudah diketahui dan berkemungkinan ahli keluarga untuk menjadi mangsa yang seterusnya. Yang ketiga pula, kesan kepada masyarakat membuat masyarakat hidup tidak aman dan tenang akibat daripada takut menjalani sebarang aktiviti atas talian. Dan akhir sekali, kesan kepada negara pula, pelabur luar tidak yakin akan ketelusan sistem atas talian di negara ini. Dan itu, terdapat 10 langkah mudah kesedaran keselamatan cyber. Yang pertama, gunakan kata laluan atau password. Yang kedua, kemaskini perisian keselamatan. Yang ketiga, simpan dan lindungi maklumat. Yang keempat, elak terpedaya. Yang kelima, beretika menggunakan internet dan media sosial. Yang keenam, waspada jenayah cyber. Yang ketujuh, fikir sebelum klik. Dan 8, laporkan. Dan yang kesembilan, ambil tahu. Dan yang terakhir sekali adalah patuhi. Dalam konteks kerja sosial, terdapat beberapa peranan yang boleh dimainkan oleh pekerja sosial. Antara peranan pekerja sosial adalah pendidik. Pekerja sosial perlulah memainkan peranan sebagai pendidik kepada individu, keluarga maupun masyarakat. Hal ini kerana sesetengah individu masih tidak mempunyai pengetahuan mengenai jenayah cyber. Apabila pengetahuan tersebut diberikan, ia akan menyebabkan individu tersebut lebih berhati-hati dalam apa jua berkaitan dengan dunia cyber. Peranan pekerja sosial yang kedua adalah pengantaraan. Pekerja sosial sewajarnya memainkan peranan sebagai medium perantaraan. Ia adalah kerana sesetengah mangsa jenayah cyber ini tidak mempunyai info untuk melaporkan perkara tersebut kepada pihak yang berkenaan. Jika pekerja sosial ini memberi maklumat tersebut, ia akan memudahkan urusan mangsa sekaligus akan mengurangkan jenayah cyber di negara kita.
Peranan pekerja sosial yang terakhir adalah kaunselor. Ia adalah kerana kaunselor ini boleh diberikan kepada mangsa ataupun keluarga mangsa jenayah cyber tersebut. Hal ini kerana sesetengah mangsa jenayah cyber ini akan merasakan kecewa dan hilang semangat untuk meneruskan kehidupan mereka kerana mereka kehilangan kewangan, kehilangan segala-galanya. Oleh itu, pekerja sosial boleh memberikan kata-kata semangat kepada mangsa dan keluarga mangsa untuk terus hidup dan memulihkan kefungsian hidup mereka dengan lebih baik.